Sanusi berani buat berani tanggung. Akta baru perlu kekang puak mainkan isu 3R. Berani buat berani tanggung, demikian pesan Menteri Komunikasi dan Digital, Fahmi Fadzil kepada Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Mat Nor yang didakwa menghina Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Fahmi berkata, tindakan pengarah pilihan raya PAS itu memperlekeh Sultan Selangor berhubung urusan pemilihan Menteri Besar adalah satu perbuatan biadab. Baru-baru ini beliau perlekehkan Sultan Selangor dengan cara mengejek. Itu biadab dan derhaka. Skim Politik Perikatan Nasional, PN. Saya tak nak cakap lebih dari itu. Tetapi, selepas peringatan dibuat berani tanggung, katanya seperti dilaporkan BH. Fahmi berkata demikian ketika berucap pada program Jelajah Madani Dewan Undangan Negeri dan Permatang di Dewan Serbaguna Haji Omar, Kampung Bukit Belimbing, di Tanjung Karang, malam tadi. Sebelum ini media melaporkan Menteri Besar Kedah itu dalam satu ceramah mengeluarkan kenyataan yang didakwa menghina Sultan Selangor apabila memperlekeh pelantikan Menteri Besar Selangor. Menerusi satu video tular, Muhammad Sanusi turut memperlekeh Amiruddin Syari yang dilabel sebagai cokia. Sementara itu, Fahmi yang juga Ketua Penerangan PKR menyifatkan tindakan Muhammad Sanusi itu sebagai tidak mempeduli ingatan supaya tidak memainkan isu 3R, agama, raja dan kaum. Malah, katanya perkara itu telah diingatkan oleh Majlis Raja-Raja, namun bagaikan tidak diendahkan oleh pemimpin PAS itu. Ada perkara yang saya tidak boleh terima apabila beliau buat. Sebelum ini, sudah diingatkan jangan sentuh isu bangsa, agama dan institusi diraja, 3R. Majlis Raja-Raja sudah bertitah, Perdana Menteri, Anwar Ibrahim, sudah sebut, Ketua Polis Negara, Razaruddin Hussain, sudah ingatkan, katanya lagi. Kerajaan sedang mengkaji untuk mewujudkan satu akta baru bagi menghukum pihak yang mempermainkan isu 3R, agama, raja dan kaum, dari aspek sivil. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Azalina Othman Said berkata akta baru itu, yang mungkin dinamakan Akta Negara dan Bangsa, berfungsi seperti Akta Keharmonian Kaum di Singapura, namun ia tetap dalam konteks Malaysia. Katanya buat masa ini sebarang kesalahan melibatkan isu 3R disiasat mengikut Akta Hasutan 1948 sedangkan ia lebih menjurus kepada elemen kesalahan jenayah sehingga menyebabkan pendakwaan memakan masa yang lama berikutan prosedur undang-undang. Jadi, saya menyatakan mungkin kita perlu menilai dalam elemen positiviti akta sedemikian yang dicadangkan berbentuk punitif. Maknanya kalau dia langgar, dia akan dikenakan denda. Itu lebih senang diselesaikan atau disabitkan. Kalau ikut jenayah, prosedur, pengukuran bukan mudah, katanya kepada pemberita selepas menjadi tetamu Forum Malaysia di Ambang PRN 2023 di Menara Dato' On malam tadi. Azalina berkata pandangan untuk mewujudkan akta baru sudah pun dibentangkan kepada Kabinet semalam dan mendapat respons yang positif. Dia berkata cabaran yang dihadapi ketika ini ialah apabila media sosial digunakan bagi mempermainkan isu 3R, ia mampu dinafikan dan tiada mempunyai bukti kukuh. Justru katanya kewujudan akta baru adalah penyelesaian kepada isu 3R yang semakin menjadi-jadi di Malaysia sejak kebelakangan ini seterusnya memastikan keperluan generasi akan datang lebih terjamin. Sementara itu, Azalina berkata keputusan Mahkamah Rayuan Perancis yang menolak penguatkuasaan sebahagian award yang diperoleh kumpulan Sulu membuktikan kestabilan kerajaan Madani. Kes Sulu itu jika kerajaan stabil memang tidak boleh menang. Mereka ambil kesempatan. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu jika Perdana Menteri bertukar, kadang-kadang peguam negara bertukar,
mereka ambil kesempatan, katanya. Ketua Penerangan UMNO itu juga berkata kestabilan politik sangat penting dalam menjaga keamanan dan ekonomi negara sekaligus meneruskan agenda rakyat. Seorang lagi panel, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq pula berkata pendedahan awal pendidikan literasi politik kepada golongan belia menerusi kurikulum dan program yang dilaksanakan kementerian itu bertujuan membentuk orang muda yang celik hak kenegaraan mereka. Tumpuan kerajaan sekarang ini adalah mereka yang sudah pun boleh mengundi dalam konteks segmen Kementerian Pendidikan Malaysia, tingkatan 6, matrikulasi dan sebagainya. Mereka ini telah didedahkan dengan kurikulum khususnya KEM-KEM yang berkait rapat dengan pendidikan karakter bangsa. KEM ini memang khusus untuk memberikan mereka pencerahan berkaitan hak-hak kewarganegaraan. Selain itu, juga penting sebagai ibu bapa untuk memberikan pencerahan ini dalam konteks kekeluargaan, katanya.